Episod kali ini akan memaparkan perjalanan kehidupan generasi awal kaum Bani Israel di bumi Mesir hinggalah mereka diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari cengkaman perhambaan Firaun. Kezaliman Firaun terhadap kaum Bani Israel semakin memuncak apabila dia mengeluarkan arahan agar semua anak lelaki Bani Israel dibunuh setelah mengalami mimpi ngeri. Mimpi ngeri itu ditafsirkan oleh tukang sihir Firaun bahawa akan wujud seorang anak lelaki di dalam kalangan Bani Israel yang bakal memusnahkan kerajaannya. Nabi Musa alaihissalam lahir ketika perintah ini sedang berkuat kuasa. Pembunuhan anak-anak lelaki Bani Israel berlaku dalam tempoh yang agak panjang, yakni beberapa tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam hinggalah Nabi Musa alaihissalam meningkat dewasa dan mendirikan rumah tangga. Peristiwa ini dirakamkan di dalam Al-Quran melalui surah Al-A'raf ayat 129. Ketakutan yang dialami oleh Firaun yang kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang lelaki dari kalangan Bani Israel ini telah menjadi kenyataan apabila Allah Subhanahu Wa Taala memulakan perencanaannya untuk menghancurkan kezaliman Firaun dengan meletakkan musuh yang paling ditakuti di dalam istananya sendiri. Menurut riwayat ahli kitab, ibu Nabi Musa alaihissalam bernama Ayarika. Ketika beliau melahirkan Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan ibu Nabi Musa alaihissalam agar memasukkan anaknya yang masih bayi ke dalam bakul dan dihanyutkan di sungai yang akhirnya berlabuh di tebing yang berhampiran dengan istana Firaun. Asyah, isteri Firaun sendiri yang membelanya, manakala ibu kandung Musa ditakdirkan menjadi ibu susu buat Musa alaihissalam. Asyah berjaya memujuk Firaun agar tidak membunuh bayi kecil yang ditemui di tepi sungai. Firaun sendiri tidak menduga bahawa Musa yang diasuh dan dibesarkan di istananya itu kelak menjadi pembela Bani Israel, sekaligus membawa kepada kehancuran kepadanya dan kerajaannya. Firaun yang menjadi bapa angkat kepada Nabi Musa ataupun yang merupakan suami kepada Asyah dipercayai bernama Ramses II, memerintah sekitar 1304 hingga 1237 sebelum Masihi. Manakala Firaun yang banyak mencabar dan menghadapi Nabi Musa alaihissalam, sewaktu Nabi Musa alaihissalam dilantik sebagai pesuruh Allah pula bernama Meneptah, anak kepada Ramses II. Dengan kata lain, Meneptah adalah abang angkat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam membesar dengan segala kemewahan diraja di istana Firaun. Namun jauh di lubuk hati Nabi Musa alaihissalam, dia menentang kezaliman dan keganasan yang dilakukan oleh Firaun dan pegawai istananya, terutama terhadap kaum Bani Israel. Kejadian Nabi Musa alaihissalam menumbuk seorang lelaki berbangsa Kipti yang sedang menyiksa seorang Bani Israel hingga menyebabkan kematiannya yang tidak disengajakan itu menyebabkan Nabi Musa alaihissalam melarikan diri keluar dari wilayah penguasaan kerajaan Firaun. Ini disebabkan tindakan membunuh bangsa Kipti adalah satu kesalahan besar di dalam perundangan Firaun dan layak dikenakan hukuman mati. Nabi Musa alaihissalam terdesak untuk meninggalkan Mesir. Namun, beliau tidak pasti ke manakah yang harus dituju. Allah mentakdirkan Musa sampai ke Madian,
iaitu sebuah kawasan di timur Semenanjung Sinai yang berada di luar daripada penguasaan kerajaan Firaun. Setelah berjalan jauh, merentasi padang pasir dan gurun, akhirnya Nabi Musa alaihissalam tiba di suatu kawasan perkampungan bernama Madian. Apabila Nabi Musa alaihissalam sampai ke suatu perkampungan yang dikenali sebagai perkampungan Madian, Nabi Musa alaihissalam duduk dan memerhatikan daripada jauh, di mana di kawasan itu ada terdapat satu perigi dan para penggembala kambing sedang memberi air kepada kambing-kambing mereka. Namun begitu, terdapat dua orang anak gadis sedang memerhatikan daripada jauh untuk menunggu giliran mereka. Ini tidak bermaksud bahawa mereka penggembala kambing itu tidak memberi mereka peluang. Cuma mereka tidak mahu berada di satu barisan bersama-sama dengan orang-orang lelaki yang lain. Jadi mereka terpaksa menunggu sehingga orang lelaki semua itu sudah habis menggunakan air untuk memberi minuman kepada anak-anak kambing mereka, barulah mereka akan mendapat giliran. Jadi untuk memastikan bahawa mereka mendapat giliran lebih awal, maka Nabi Musa alaihissalam merasa kesihan dan dia pun mengambil tempat di dalam barisan itu untuk memberikan laluan. Apabila sampai masa untuk memberi minuman kepada anak-anak kambing itu, maka giliran itu boleh dipergunakan oleh kedua-dua anak gadis itu. Selang beberapa masa, Nabi Syuaib alaihissalam menawarkan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya bernikah dengan salah seorang anak gadisnya, dan sebagai maharnya dia diminta untuk berkhidmat selama 10 tahun. Nabi Musa alaihissalam bernikah dengan anak Nabi Syuaib bernama Safura. Setelah selesai melengkapkan perkhidmatan untuk Nabi Syuaib alaihissalam selama 10 tahun, Nabi Musa alaihissalam meminta izin dari Nabi Syuaib alaihissalam untuk pulang ke Mesir bersama keluarganya. Dalam permusafiran ke Mesir, tibalah beliau dan isterinya di Bukit Tur atau Tur Sina. Sewaktu bermalam di kawasan itu, Nabi Musa ternampak kerlipan api. Beliau cuba menghampiri, namun apa yang ditemui adalah sebatang pohon yang bercahaya. Di situlah berlaku peristiwa di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal Nabi Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada isterinya, berhentilah, sesungguhnya aku melihat api, semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan. Maka apabila ia sampai ke tempat api itu,
kedengaran ia diseru, "Wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, maka bukakanlah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di wadi tua yang suci. Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul. Maka dengarlah apa yang aku wahyukan kepadamu." Dengan peristiwa ini, maka rasmilah Nabi Musa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang rasul. Nabi Musa alaihissalam berasa gerun untuk menggalas tanggungjawab bertemu Firaun untuk berdakwah kepadanya dan membebaskan kaum Bani Israel. Tetapi atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa alaihissalam akur kepada perintah tersebut. Beliau meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala melantik abangnya Nabi Harun alaihissalam menjadi pembantunya. Permintaan Nabi Musa alaihissalam diperkenankan dan Allah juga memberikan jaminan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bersama-sama mereka. Jaminan ini dicatatkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Taha ayat 23 yang bermaksud, "Aku bersama-sama kamu berdua dan aku mendengar serta melihat dan mengetahui apa yang akan terjadi antara kamu dan Firaun." Menteri Haman pula memberi nasihat kepada Firaun agar menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Sebaliknya, dicadangkan kepada suatu pertandingan sihir. Setelah ditentukan tempat, hari dan waktu untuk bertanding, maka berkumpullah seluruh masyarakat Mesir untuk menyaksikan pertandingan sihir di antara tukang sihir Firaun dan Nabi Musa alaihissalam. Tukang sihir Firaun memulakan pertandingan dengan melemparkan beberapa utas tali yang kemudiannya bertukar menjadi ular. Namun semua ular ini akhirnya ditelan oleh seekor ular besar yang asalnya ialah tongkat Nabi Musa alaihissalam. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Nabi Musa berkata kepada mereka, "Campakkanlah dahulu apa yang kamu hendak campakkan." Lalu mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya sudah tetap kamilah orang-orang yang akan menang." Kemudian Nabi Musa pula mencampakkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan dengan sihir mereka. Peristiwa ular besar menelan ke semua ular kecil menyebabkan ramai yang terpegun. Ramai juga yang beriman kepada ajaran Nabi Musa dan Harun, termasuk Asyah, isteri kepada Ramses kedua, yang juga ibu kepada Firaun Meneftah yang berkuasa pada ketika itu. Para tukang sihir mendapati bahawa apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa hakikatnya bukanlah sihir, sebaliknya suatu mukjizat dan tanda kebesaran Allah, juga tanda kebenaran ajaran yang dibawa oleh Musa dan Harun. Kenapa tukang sihir Firaun sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka melihat tongkat Nabi Musa alaihissalam bertukar menjadi satu ekor ular yang besar dan memakan ular-ular kecil mereka?
Sebenarnya ilmu tukang sihir ataupun ilmu sihir di zaman Fir'aun mempunyai satu tahap yang tinggi. Dan boleh dikatakan tukang sihir ini mempunyai ilmu yang cukup mantap. Kalau dalam ukuran zaman sekarang mungkin dikatakan mempunyai PhD dalam ilmu sihir. Dan apabila mereka nampak mukjizat dan sihir bertemu pada waktu yang sama, mereka dapat membezakan sebab mereka adalah pakar sihir. Jadi mereka tahu apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa AS adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mengenal apakah itu sihir dan apakah itu mukjizat, dan hasil daripada itulah apabila mereka nampak kebenaran ini, mereka sujud dan terus mengaku bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang disembah, dan mereka tidak lagi beriman ataupun tidak lagi tunduk kepada Fir'aun, walaupun Fir'aun mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka berselang-selang. Tetapi ancaman ini tidak diendahkan sebab mereka tahu yang sebenarnya ialah yang Tuhan yang sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa AS adalah risalah yang benar. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Maka kemenangan Nabi Musa menjadikan ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri bersujud sambil berkata, kami beriman kepada Tuhan sekalian alam, Tuhan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Sebagaimana yang diduga, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihukum bunuh, termasuk Asyah, ibu Fir'aun sendiri. Sejumlah tukang sihir yang diharapkan dapat menggagalkan dakwah Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam sebaliknya terus menjadi penganut ajaran tauhid yang cukup kental, lantaran sanggup dihukum bunuh dengan disalib di hadapan ramai. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam membawa keluar Bani Israel dari bumi Mesir. Fir'aun dan tentera-tenteranya semakin menghampiri rombongan kumpulan Nabi Musa alaihissalam yang terhalang di persisiran Laut Merah. Pada ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul tongkatnya. Lalu terbelahlah Laut Merah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu menyeberanglah mereka di dasar Laut Merah. Peristiwa menyeberangi Laut Merah ini berlaku pada bulan 10 Muharram atau dikenali sebagai Hari Ashura. Fir'aun dan tentera-tenteranya turut sama menyeberangi Laut Merah, walaupun dia tetap merasa bimbang melihat keajaiban tersebut. Akhirnya, sebaik sahaja kaum Bani Israel tersebut melepasi Laut Merah, laut yang terbelah dua itu kembali seperti sedia kala. Lalu tenggelamlah Fir'aun dengan tentera-tenteranya di dasar Laut Merah. Now, Musa ﷺ, we cannot say that he was sent to the Egyptians to become Muslims. Why? Because he left Egypt. A prophet cannot leave his land. And what was his message actually? His message was very complicated, and this explains why he was, the Prophet ﷺ, Muhammad ﷺ, saw him in the sixth heaven. In the sixth heaven, right under Ibrahim ﷺ. Why is this very high rank? Because he was the leader of Bani Israel, who were supposed at that time to be the Muslims of today, who spread monotheism and Islam in the whole land, in the whole earth. They were supposed to be. Melalui paparan kali ini, dapatlah disimpulkan bahawa walaupun Bani Israel tinggal lama di bumi Mesir selama hampir 400 tahun, keseluruhan Bani Israel telah meninggalkan bumi Mesir mengikut Nabi Musa alaihissalam menuju ke semenanjung Sinai.
Fakta ini juga membuktikan bahawa Bani Israel tidak juga bermastautin di bumi Mesir dan terpaksa sekali lagi meninggalkan kawasan penempatan yang telah didiami hampir selama 400 tahun di Mesir. Saksikan episod seterusnya. Apakah yang terjadi kepada kaum Bani Israel ini selepas mereka meninggalkan bumi Mesir? Adakah mereka terus beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membebaskan mereka dari perhambaan dan cengkaman Firaun yang zalim, ataupun terus dengan kedegilan mereka?